Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, so bertemu kita di sini yang kedua iaitu di dalam topik candle. Okey, pembelian menggunakan kaedah candle dan juga box trading. So ini adalah sangat-sangat banyak berkait rapat dengan CD yang pertama dan juga asas. Ini hanyalah CD sambungan. Okey, so saya akan bawa anda untuk mendalami lebih lagi beberapa teknik selain daripada support dan resistance di dalam CD yang pertama. Okey, tapi walaupun kita uh, banyak menggunakan teknik lain, okey, perkara asas yang saya telah ajar, okey, yang saya telah kongsikan di dalam CD yang pertama iaitu cara pemilihan counter, okey, support dan resistance akan digunakan sehingga anda menggunakan sebarang teknik lain. Okey, maknanya jika ada teknik lain selepas ini, anda masih lagi refer kepada support resistance. Okey, dan yang paling penting adalah faktor pemilihan counter. Okey, so di dalam CD yang kedua ini, saya akan terangkan kepada anda. Yang pertama sekali, bagaimana saya akan ulang bagaimana cara untuk melukis candle, okey, secara lalu, okey, secara pintas lalu macam tu. Kemudian saya akan kongsikan nama-nama candle yang penting, okey. Kemudian saya akan bawa anda semua untuk bagaimana cara membeli menggunakan kaedah candle dan juga box trading. So saya akan bahagikan kepada beberapa video, okey. So video yang pertama ini saya akan terangkan yang pertama sekali berkenaan lukis candle dan juga nama-nama candle, dan selebihnya nanti mungkin saya akan tunjukkan contoh yang agak banyak, okey, contoh supaya anda lebih mahir, okey, untuk menentukan pemilihan counter selepas ini untuk menggunakan teknik candle dan juga box trading. Okey, so saya dah sediakan sebelum saya record video ni, sebenarnya saya dah sediakan beberapa counter iaitu di page Bursa Malaysia, di page yang pertama sehingga page yang ke-15, 10 lebih kurang macam itulah. Okey, saya dah select dah counter antara harga 20 sen ke 80 sen, cumanya counter-counter uptrend saja yang saya belum select. Okey, so saya ulang kaji sedikit kepada anda. Adakah anda ingat bagaimana cara untuk melukis candle? Okey, so saya bawa serba sedikit, satu saja counter, okey. So tanpa menggunakan skala. Okey, contoh anda kata jika sesuatu counter itu buka pagi dan mengalami keuntungan di sebelah petang. Okey, maknanya dia buka rendah dan dia tutup, dia buka rendah dan kemudian dia tutup tinggi. Okey. Okey, so kalau anda kata dia buka rendah, dia tutup tinggi, maknanya dia buka di bawah ini, dia tutup di atas ini. Bermakna candle akan menjadi warna hijau. Tetapi jika dia buka pada pukul 9 pagi di area sini, kemudian dia turun dulu, baru dia naik. So mesti dia akan ada low. So bila ada low, dia akan ada benda ni lah. Okey. So saya nak ulang kaji sedikit. Kemudian jika petang dia naik terlebih dahulu, katakan dia naik sehingga paras ini dan dia turun tutup di sini. So candle akan berbentuk seperti ini. Kalaulah kata candle tu, okey, kalaulah kata candle tu berbentuk seperti ini saja, tak ada high, tak ada low, bermakna dia buka pukul 9, dia naik pukul 9, dia tutup dekat sini. Pukul 5 dia tutup kat sini dah. So dia tak ada high, dia tak ada low. Okey, so sedikit saja ulang kaji. Anda kata candle macam ni, okey, dia ada high, dia ada low, okey. Okey, so kena ingat dulu candle-candle ni sebab ada hubung kait nanti dengan teknik-teknik yang saya akan ajak selepas ni. Okey, kemudian kalau kata berwarna merah contohnya, okey, pasti counter tu akan buka pada, okey, anda kata berwarna merah. So counter buka tinggi dan tutup rendah. So akan jadilah seperti ini. Okey, dia buka pada pukul 9 pagi dalam nilai yang tinggi, kemudian tutup pada pukul 5 petang dalam keadaan turun. Okey, tak ada low, tak ada high. Tapi kalau ada low, contohnya pagi pukul 9 buka, kemudian dia naik dulu, okey, baru dia turun dan turun sampai bawah. Lepas tu dia naik semula dan close dekat sini. Okey. So lebih kurang, dan saya tunjukkan beberapa contoh lagi candle. Katakan kalau anda pernah lihat contoh candle seperti ini, okey, buka di atas ni,
tapi pagi tu dia turun dulu. Okey, dan kemudian naik balik dan close dekat sini. Tapi berwarna merah juga. Still dia dalam keadaan rugi. Tapi sebenarnya dia dah pagi tadi dia dah turun, kemudian dia naik balik. Okey, so saya nak anda faham. Yang pertama sekali saya nak anda faham adalah yang ni saya tunjuk Kalau berwarna hijau, kalau kita nak kaji kaunter tu close dekat mana. Okey, katakan kita nak tahu kata sesuatu kaunter ni okey, harga sekarang. So kita tengok dekat sini lah. So kita akan tengok kat sini kalau berwarna hijau. So kalau berwarna merah, kita akan tengok kita akan tengok dekat sini. Okey. So nilai dah. Kemudian kalau tak berubah, kita tengok dekat sini lah. Kalau warna merah yang macam ni, ini adalah low. Okey, ini adalah high dan juga open. Manakala ini adalah okey, ini adalah open, ini adalah close. Okey, so dia rugi. So serba sedikit saja. Okey, saya ulang sedikit. Okey. Sorry. Okey, serba sedikit saja saya ulang. Tak jadi. Sorry, patutlah. Okey, so serba sedikit saya ulang kaji. Okey, kemudian saya nak bawa kepada tuan-tuan, kepada anda bagaimana cara untuk melukis candle dah ada di dalam CD yang pertama. Sekarang ni saya nak bawa nama-nama candle yang penting. Okey, so ingat betul-betul nama-nama candle ini So saya tak tulis nota, so seperti biasa, saya akan kata anda perlu salin nota. Okey, so itu adalah effort anda perlu salin nota. Okey, so ada beberapa beberapa nama yang saya akan kenalkan kepada anda semua dan mungkin anda telah kenal. Okey, contohnya jika anda lihat satu kaunter seperti ini, okey, jika anda lihat satu kaunter macam ni. Okey, ini namanya adalah Morobozo. Okey, saya rename nama dekat sini Morobozo. Okey, ini adalah candle Morobozo. Okey, selalunya candle yang kita panggil Morobozo ini adalah berwarna hijau lah. Okey, kalau merah pun kita panggil Morobozo juga. Cumanya lebih familiar itu kita panggil Morobozo ini untuk candle yang berwarna hijau. So dia berbentuk seperti ini. Dia panjang dia panjang, bukan sikit. Nanti saya akan tunjuk dekat dalam chart Nexus supaya lebih jelas. Itu di dalam contoh lah. Okey, ini saya nak kenalkan nama. Okey, ini adalah Morobozo. Kemudian tak kisah dia berwarna merah ataupun hijau. Kemudian satu lagi adalah okey, jika anda dapat lihat ada body seperti ini. Kemudian ada satu shadow yang panjang ke atas. Okey, yang melebihi 2 kali, sekurang-kurangnya melebihi 2 kali ganda. Okey, sekurang-kurangnya melebihi 2 kali ganda lah. Maknanya sekurang melebihi 2 kali ganda setakat paras ni lah. Ini kita panggil sebagai saya panggil sebagai shooting star. Ramai yang panggil shooting star, tapi ada yang memanggil inverted hammer ataupun apa lagi hammer lah. Tapi saya untuk anda, jika anda belajar dengan saya bagi tahu ini adalah shooting star. Okey, tak kisah dia berwarna merah ataupun berwarna hijau. Okey, ini namanya adalah shooting star. Okey, itu yang kedua. Pertama Morobozo, yang kedua shooting star. Kemudian jika anda lihat contoh yang ketiga pula adalah ada satu body, okey, dekat sini. Kemudian dia yang tadi kaki dia naik ke atas, shadow dia kat atas, yang sekarang ni shadow dia ke bawah. Ini pun ada yang memanggil sebagai hammer. Okey, bermacam-macam lah lagi. Hammer lah yang selalu familiar. Tapi apa yang saya panggil ini adalah dan anda dah belajar dengan saya, so anda perlu panggil sebagai hanging man. Okey, hanging man. Kenapa? Adalah beza dia shooting star dengan hanging man. Kalau inverted hammer dan sebagainya tu ada beza dekat atas dan dekat bawah pula. Okey, so untuk anda hari ini, okey, anda hanya perlu mengenali nama-nama ini. Okey, dan ada lagi beberapa nama. Saya tarik ke belakang sikit sebab saya nak bagi nampak agak clear Okey, saya nak bagi nampak lebih besar sikit lah. Saya lebih nampak standard sikit, faham tak? Okey, itu adalah hanging man. Okey, Morobozo, shooting star, hanging man. Kemudian yang keempat pula adalah doji. So doji ni sangat-sangat
familiar lah, sangat terkenal. Okey, selalunya dia berwarna merah, kadang-kadang berwarna kuning, jarang saya jumpa berwarna hijau. Okey, doji ni dia ada bermacam-macam jenis doji, tapi untuk apa yang saya nak kenalkan kepada anda hari ini adalah doji yang atas dan juga bawahnya sama panjang. Okey, atas dan bawahnya sama panjang. Kalau atas panjang sangat pun kita tak panggil doji. Okey, sudah benda lain lah. Ada juga doji morning lah, evening doji dan sebagainya. So saya nak kenalkan anda benda yang agak simple dan boleh buat duit. Okey, so jangan risau. Okey, so ini adalah doji dan yang terakhir sekali saya kenalkan kepada anda, dia lebih kurang hanging man dan juga shooting star. Cumanya candle ini dia ada shadow di atas dan di bawah. Okey, shadow di atas dan di bawah. Dia jadi macam tu. Saya bagi straight dulu, lagi kata sengit pula. Okey, so syarat dia pun sama juga seperti ini ya, hanging man dan shooting star. Ke bawah, shadow ke bawah mesti 2 kali ganda, shadow ke atas mesti 2 kali ganda. Okey, ini namanya sebagai spinning top. Spinning top. Okey, so saya lukiskan live kepada anda supaya lebih nampak jelas ya. Kalau ikutkan baik saya lukis siap-siap kan, saya bagi dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya, tapi tak feel lah. Okey, so anda perlu kenali kelima-lima nama ini. Okey, kelima-lima nama ini nanti saya akan terangkan secara lebih detail syarat-syaratnya. Okey, so yang pertama ini adalah Moropozo. Okey, syarat-syarat Moropozo ini adalah anda perlu salin nota. Syarat-syaratnya adalah kenaikan yang banyak lah. Okey, kalau kata contoh kaunter tu berharga 20 sen ke 80 sen ni, better ambil yang nilai peratusan naik sehingga 10% dan lebih lagi bagus. Okey, itu untuk Moropozo. Kalau setakat naik sikit je, naik 1 sen 2 sen, okey, tapi nilai dia adalah nilai harga price-nya adalah sehingga RM1 lebih, makna naik baru 2%, 3% lah. So itu kita tidak panggil dia sebagai Moropozo. Kita panggil sebagai nak Moropozo, tapi untuk yang apa yang saya nak tunjukkan hari ini, Moropozo itu adalah yang panjang. Okey, yang tak panjang tu dia bukan nama dia Moropozo, dia tak ada nama. Senang cerita dia tak ada nama. Okey, so syarat untuk Moropozo adalah kenaikan yang banyak. Okey, 10% ke atas untuk harga 20 sen hingga ke 80 sen lah. Kalau harga dah tinggi tu agak-agak panjang lah. Okey, so kalau tak clear boleh tanya saya lah. Nanti boleh personal message saya, tak ada masalah. Tapi saya nak beritahu Moropozo ini perlu panjang, dia tak perlu pendek. Okey, dia tak boleh pendek sangat lah. Okey, so settle satu Moropozo. Sekarang saya nak tunjukkan satu persatu supaya anda lebih jelas. Shooting star, okey, macam saya kata tadi lah, dia tak semestinya berwarna hijau. Dia tak semestinya berwarna hijau baru kita panggil shooting star. Okey, sama saja. Kalau kata dia berwarna merah macam ni, okey, dia pun shooting star. Asalkan shadow ini mestilah 2 kali ganda daripada body. So kalau kita tengok body ni panjangnya lebih kurang okey, kita tengok panjangnya lebih kurang macam ni. Okey, so kalau tengok panjang lebih kurang panjang ni. Okey, betul? So kalau kata saya copy lah contohnya, saya ambil sini, saya copy, Ctrl C. Okey, so itu satu. Di sini kita letak satu lagi, dan sini kita letak satu lagi. Nampak tak? Okey, so ini satu, dua. Okey, saya nak bagi tahu kata ini satu, kemudian ini satu dan dua. Okey, so dia mesti 2 kali ganda. At least dia dekat paras-paras ni lah. So saya pun potong semula. Okey, okey, andai kata saya potong, okey, contohnya kalau macam ni, ini kita tak panggil sebagai shooting star.
Sebab apa? Sebab dia tak naik melebihi 2 kali ganda. Contohnya macam ni. Dia sama aja. Body dengan shadow sama saja. So kita tak panggil dia sebagai shooting star. Tapi kalau tinggi melebihi at least minimum, okey lah dia shooting star. Okey? Sama juga yang warna hijau ni. Kalau kata paras ni saja, okey, body lebih panjang, katalah body lebih panjang daripada shadow. Ini kita tak panggil shooting star. So ingat betul-betul. Shooting star syaratnya mestilah shadow ini, yang satu line ini lebih panjang daripada yang body. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali ganda lah daripada body. Okey, sama juga dengan hanging man. Okey, sama juga dengan hanging man. Tak kisah berwarna hijau ataupun berwarna merah. Kalau macam ni, kita tak panggil dia sebagai hanging man. Okey, kalau macam ni kita tak panggil hanging man. At least 2 kali ganda. Macam ni, okey lah, baru hanging man. So kena tengok betul-betul skala, bukan tengok daripada gambar sahaja. So kena tengok skala. Okey, so jelas nah. Kemudian doji pula. Kalau katalah doji ni, okey, saya tunjuk contohkan, katakan doji ni atas lebih panjang contohnya. Okey. So macam ni. Kita tak panggil dia sebagai doji nah. Kita tak panggil. Dia mesti sama panjang atas dan bawah. Okey, dia punya nisbah 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 macam tu. Tapi kalau sampailah 10 10 kan, contohlah 10 atas, 10 bit bawah. Okey, kalau 8 atas, bawah 10 masih consider doji lah. Yang kita tak nak ni sampai 1 atas, 2 bawah. Macam ni lah. Ni 1 lah, ni sebuah 1 dan 2 di atas. Kita tak nak. Ini bukan doji. Okay. So spinning top pun sama. Sama macam shooting star, sama macam hanging man. Kena 2 kali ganda turun ni. Okay. Atas dan naik. Kalau kata atas sahaja 2 kali ganda, bawah tak ada macam ni. So dia bukanlah spinning top. Kalau contohnya ni dia bukan spinning top. Dia mesti panjang macam ni. Okay. Dia mesti panjang, at least 2 kali ganda atas dan bawah macam ni. So baru dia kita panggil sebagai spinning top. Okay. So ini nama-nama ni anda perlu ingat. Okay. So saya tamatkan video untuk pengenalan, okay, kaedah candle, okay, dan juga box threading. Dan saya akan sambung di video seterusnya bagaimana untuk membeli ataupun cara untuk membeli. Okay. So saya tamatkan setakat ni dulu. Okay. Kita boleh sambung di video yang seterusnya. Okay, sebenarnya saya tak sambung ke video yang seterusnya. Saya pause kejap. Okay, cuma saya nak ulang sedikit nama-nama candle tadi tu. Okay, so ini adalah nama-nama candle yang anda perlu tahu dan anda perlu ingat. Okay, wajib wajib ingat. Memang anda kena ingat nama-nama candle ini. Okay, Morobozo, shooting star, hanging man, doji dan juga spinning top. Kerana apa? Sebabnya adalah di dalam topik ini anda perlu kenal ke semua-semua nama ini, okey, nama candle ini. Okey, so saya bagi sedikit nota untuk cara pembelian. Okey, ini adalah cara pembelian menggunakan teknik candle lah. Okey, ini adalah cara pembelian menggunakan teknik candle. Dan anda nak tak nak memang kena salin. Okey, sebab tak boleh copy paste dalam video ni. Okey, caranya adalah jika terjumpa, salin saja dulu nota. Okey, dan cuba fahamkan. Nanti saya akan terangkan secara lebih detail di next video. Okey, jika terjumpa salah satu dari 3 candle. Saya bagi tahu 3 candle lah. Antara 5 candle tadi tu saya bagi tahu 3 candle saja. Jika terjumpa salah satu dari 3 candle, okey, iaitu 3 candle ni adalah yang pertama doji, ikut keutamaan ya. Yang kedua adalah hanging man, dan yang ketiga adalah shooting star. Okey, jika anda terjumpa 3 candle ini, okey, cara pembeliannya, jika terjumpa salah satu daripada 3 candle, iaitu doji, hanging man dan juga shooting star. Ingat betul-betul, jika anda terjumpa salah satu, bukan jumpa 3-3. Nah, setengah bila saya ajak, walaupun dekat dalam kelas, nak kena jumpa 3-3 ke baru nak beli. So yang susah sikit lah kan, salah faham. So maksud saya adalah jika anda terjumpa salah satu, okey, ni salah satu
Okey, salah satu daripada candle. Okey, salah satu daripada 3 candle iaitu doji, hanging man dan juga shooting star. Jika terjumpa salah satu daripada 3 candle ini, okey, apa perlu buat? Yang pertama sekali, kita perlu jumpa dululah. Sama ada jumpa doji, jumpa hanging man, jumpa shooting star. Okey, ini adalah cara pembelian lah. Bukan cara pilih counter. Of course, cara pilih counter tu perlulah counter-counter yang saya dah ajak di chapter yang pertama, CD yang pertama. Counter yang uptrend, counter yang berharga macam mana, syariah dan sebagainya. Itu adalah cara pemilihan counter. Perlu back to basic balik, back to asas balik. Cara-cara pilih counter dulu, baru kita guna teknik pembelian. Okey, bukan main counter apa saja beli, kena ingat lah. So pembelian adalah berdasarkan counter-counter yang uptrend. Okey, so bila anda jumpa counter-counter yang dah pilih tu, okey, jika jumpa pula signal pembelian. Ini adalah signal pembelian. Okey, jika terjumpa doji ataupun hanging man ataupun shooting star, belum boleh beli, bersedia sahaja. Okey, bersedia untuk beli. Okey, bersedia untuk beli esok. Bukan beli terus So dia hanya bersedia untuk beli dulu. Okey. Okey, bersedia untuk beli esok jika harga hari ini melepasi harga high semalam. Susah sikit tapi kena bagi faham. Okey, saya terangkan supaya benda ni masuk ke dalam jiwa. Okey, ini adalah cara pembelian ataupun signal pembelian. Okey, tapi pemilihan counter tetap perlu pilih counter yang uptrend. So ingat betul-betul, ini lebih kurang dia punya teknik sahaja. Okey, cara pilih counter saya tak ulang lah dekat sini. So cara pilih counternya sama saja. Kalau counter tu downtrend, tak boleh beli. Kalau jumpa signal ni pun tak boleh beli. Okey, dan ada juga sifu-sifu lain, kalau jumpa saja signal ni doji, hanging man dan shooting star, boleh beli terus. Okey, tapi dengan saya perlu ada syarat. Okey, syaratnya adalah bersedia. Okey, jumpa je tiga-tiga ni, salah satu daripada 3 ni bersedia saja untuk beli esok. Okey, esok. Tu saya highlight dekat situ, saya merahkan dekat situ, esok. Maknanya hari ni bagi close dulu, dia jadi doji. Ataupun dia close dulu, jadi hanging man. Ataupun dia close hari ni, jadi shooting star. So kita boleh ready untuk beli esok. Okey, ready saja untuk beli esok jika harga hari ini melepasi jika harga esok lah. Esok. Hari yang kita nak beli tu. Jika harga esok, okey, melepasi harga high yang doji tu, yang high semalam. Okey, hari inilah kita panggil. Okey, so saya ulang lagi sekali, jangan salah faham lah. Jika terjumpa salah satu daripada 3 candle iaitu doji, hanging man dan shooting star, bersedia untuk beli esok. Okey, bersedia untuk beli esok jika harga hari esok melepasi harga high hari ini. Okey, high hari inilah. Okey, maknanya macam ni lah. Okey, katakan hari ni 22 hari bulan 11 2016. Katakan jumpa counter doji. So close 22 hari bulan 11 doji. So esoknya adalah 23 hari bulan 11. So 23 hari bulan 11 bersedia untuk beli pada 23 hari bulan 11. Jika harga pada 23 hari bulan 11, maknanya esok, okey, melepasi harga hari ini iaitu 22 hari bulan 11. Okey, so saya harap jelas, jangan terlalu keliru sebab ini baru di permulaan. Okey. Okey, so jika terjumpa salah satu daripada 3 candle, doji, hanging man atau shooting star, bersedia untuk beli esok jika harga esok melepasi harga high hari ini. Okey, macam saya bagi tahu tadi, ada di antara sifu-sifu yang ajak kata jika jumpa je doji, hanging man dan shooting star, just beli terus. It's okay, tak ada masalah. Saya tak kata dia orang salah. Okey, cumanya untuk langkah berjaga-jaga. Okey, lebih berjaga-jaga. Okey, syaratnya adalah bagi dia naik high dulu. Okey, katakanlah doji ni Katakan doji ni high-nya pada 0.300. Bermakna
doji tu high dia adalah 0.300, okey, close pada 295 contohnya. Esok kena bagi naik lebih daripada 300. Maknanya dah naik 305 baru boleh beli. Sama juga hanging man, katakan hanging man dia punya high adalah 0.300. Katakan high 300. Esok 305 dah naik 305 baru boleh beli. Dia buka tak kisah harga berapa. Ini pun ada di antara orang yang sangat keliru. Adakah nak tunggu buka tinggi? Tak, bukan masalah buka. Okey. Masalah dia bila dia dah start naik baru boleh beli. Itu lebih selamat. Okey, sama je shooting star pun. Okey. Dan syaratnya adalah beli esok. Bukan beli lusa, bukan beli lusa, bukan beli next 3 day, next 4 day, bukan. Esok saja. Maknanya hari ni doji, esoknya kita buat keputusan. Bukan 2 hari, 3 hari lagi. Okey? So saya harap benda ni jelas. Okey? Saya bagi contoh satu. Okey, nanti saya akan bagi contoh setiap kaunter ni dan saya akan ulang adakah kaunter ini uptrend ataupun downtrend ataupun sideways yang kita boleh beli ataupun tak boleh beli. Nanti saya akan ulang satu persatu kaunter ni, insya-Allah. So saya spend lebih kurang 3 jam untuk topik pembelian menggunakan kaedah candle dan juga box trading. Okey, katakan saya ambil satu contoh. Kaunter kita ambil sebagai kaunter, okey, kita ambil kaunter Kanger contohnya. Okey, kita tengok. Ini adalah last nampak okey, di sini ada doji. Okey, contoh. Saya hanya bagi contoh Dan memang saya akan bagi banyak sangat contoh. Okey, contoh dekat sini doji. Adakah ini doji? Okey, so ini adalah doji kerana atas dan bawah dia sama. Okey, so apa maksud dia adalah ini harga paling tinggi lah untuk doji tu. Ini paling rendah dan ini close-nya. Okey, so atas dan bawah sama. So melepasi syarat doji. Syaratnya adalah jika terjumpa salah satu daripada candle. So kita jumpa doji. So apa perlu buat jika kita jumpa doji ini adalah bersedia untuk beli esok. Jika harga hari esok melepasi harga high hari ini, buka tak kisah harga berapa, janji dia naik dan lepas harga high. Katakan situasi doji ini high-nya adalah 27 sen. So kalau kita dah pandai melukis candle, ini tak ada masalah. Tengok saja dah faham lah. Okey, kalau tak faham juga kena letak kesel dekat sini dan tengok dekat atas sini. High dekat sini. Okey, letak dan tengok high dekat atas tu 27 sen. Okey, confirm 27 sen. Bermakna esok inilah. Okey, ini adalah candle esok. Okey. So, katakan esok bukanya adalah pada 0 point sama, buka pada sini 0.265. Bukanya adalah pada 0.27, kemudian turun dan close di bawah. Adakah dia dah naik melebihi 27? Jawapannya dia tak naik lagi lah. Kalau dia naik 275. Okey. So, di sini nak menunjukkan bahawa tidak melepasi syarat untuk buat pembelian. Okey, pada candle inilah, candle yang saya tandakan anak panah ini tidak melepasi syarat untuk buat pembelian esok. Manakala pada lusa pula lepas. Tapi syarat je macam saya kata tadi lah, esok mana candle ini sahaja. Ini candle ini dah tak termasuk, ini dah candle lusa. Walaupun dia naik, tapi nanti saya tunjuk kenapa. Okey. Dan banyak contoh saya akan tunjuk kepada anda, insya-Allah. Okey, dan saya akan ulang sedikit lagi, okey, berkenaan dengan untuk lebih mahirkan lagi. Contohnya ini adalah shooting star. Okey, saya tunjuk kepada anda di dalam kaunter, contoh kaunter Kanger ini. Okey, ini adakah ini shooting star? Ini adakah ini shooting star? Kalau kita tengok daripada jauh kadang-kadang nampak macam bukan. Okey. Okey, ini. Okey, kalau kita tengok pada jauh nampak macam bukan shooting star pada, nampak macam shooting star pada. Kalau takut dekatkan sikit. Okey, dekatkan sedikit. Okey, so ini adalah shooting star kerana apa? Okey, dia melebihi 2 kali ganda. Okey, satu ni 2. Okey, hampir-hampir. Okey, dekatlah. So kita anggap dia sebagai shooting star. Nampak 1 2 di bawah, 1 2 3 4 di atas. Okey, macam ni pula. 1 2. 1 2. Maknanya sama. Bermakna ini saya padam semula nanti. Okey, nak bagi nampak jelas, saya akan padam balik nanti sekejap Sebenarnya saya nak bagi tahu ini bukan shooting star. Okey, manakala yang ini shooting star. Okey, nampak tak?
Ini tak sampai 2 kali ganda, yang ni 2 kali ganda. Ini of course lah shooting star. Okey. Ya. Kemudian kita tengok kepada hanging man pula. Okey, so hanging man kalau dekat kaunter ni, kalau kita tengok ini bukan hanging man ya. Sebab apa? Saya kena bagi tahu sebab benda ni kalau nanti akan jadi masalah jika anda tak betul-betul nak fahamkan konsep dia. Okey lah. Sebab apa? Memang akan jadi masalah nanti. Yang bukan hanging man dia kata hanging man, yang bukan shooting star pun dia kata shooting star. Lingkup nanti. Okey, so kita tengok dekat sini ni 1 2. Okey, 1 2. Bermakna sama, 2 2. Mana 1 di sebelah 1. Dia bukan hanging man. Ini pun bukan. Ini lagi lah bukan. Ini ada 1 2 3, katakanlah 4 lah. Yang bawah ni pula ada 1 2. Lah. Body lebih panjang daripada ni, dia punya shadow. So bukan lah, tak melepasi syarat. So yang penting itu adalah kita kenali dulu nama-nama tadi tu yang saya tunjukkan. Lepas tu baru tengok kepada teknik pembelian. Okey, doji. So dekat kaunter contoh yang ni Yang ni bukan doji sebab atas pendek, bawah panjang. Nampak terang-terang atas 1, bawah 2. Tapi ini doji. Okey, ini doji. Cumanya syarat pembelian tak lepas. Dia punya candle nama betul lah, lepas lah. Syarat pembelian dia tak lepas. Okey, dan yang terakhir sekali adalah spinning top. Okey, kalau anda tengok spinning top ya. Dan kalau anda tengok spinning top yang terakhir ini nampak macam spinning top. Kalau tak clear, ni dia tengok sini 1, body ada 2. Dia punya shadow pun lebih kurang 2. So 2 di sebelah 2. So tak melepasi lah. Dia sekurang-kurangnya kena body 1, shadow 2. Contoh saya akan bawa contoh, saya akan cari contoh kat dalam ni sampai jumpa. Tak jumpa nasib lah. Sekejap Kalau ada dekat sini saya tunjuk kepada anda. Kalau tak ada saya cuba bawa counter lain. Ni dah. Rezeki lah dapat So saya pun tak sediakan, tak buat preparation apa pun. Okey, kalau anda tengok dekat sini, maksud saya tak buat preparation tu, saya tak sediakan siap-siap lah counter apa yang saya nak kaji. Saya buat secara direct lah, macam spontan. Okey, so ini 1, kita tengok body 1. Okey, dia punya shadow. Okey, nampak 2 lah ni sebenarnya, 2. Okey, nampak 2 Okey, body 1, kaki 2. Okey, ini baru kita panggil sebagai spinning top. Okey, atas 2, bawah 2. Body 1. Nisbah lah, saya bagi nisbah. Okey, ini nama dia spinning top. Okey, so cara pembelian saya akan sambung pada video yang akan datang. Video lain, bukan video akan datang. Next video, cara pembelian. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda semua satu persatu ini. Maknanya bonus lah dekat sini. Kenga ni dekat mana hari tu yang boleh beli, yang dekat mana yang tak boleh beli, apa siap dan sebagainya. Sampai insyaAllah kalau saya boleh habiskan, saya habiskan. Saya bergantung kepada masa yang saya spend. Dan ada di antara kaunter-kaunter ni banyak yang tak boleh beli sebab dia bukan kaunter uptrend. So saya bonus lah saya bagi. So saya ulang balik kaunter-kaunter yang uptrend dan bukan uptrend. Okey. Kemudian bila dah habis teknik teknik candle ini, okey, teknik pembelian menggunakan kaedah candle, baru saya bawa kepada anda teknik gabungan candle dan juga resistor, iaitu kita panggil sebagai box trading. So yang tu mudah saja jika anda dah faham support resistor, dah faham penggunaan candle, insya-Allah boleh. So insya-Allah jumpa di next video pula. Okey, so saya tamatkan dulu setakat sekarang. Arigatou arimasu.